Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 17 Februari bersama saya Syafri Izon Wahab. Usaha untuk mengiktiraf sijil bersepadu peperiksaan UEC yang dibangkitkan segelintir pihak bukan keutamaan Kementerian Pendidikan KPM. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, pendirian itu berikutan kementerian masih berpegang teguh pada dasar pendidikan kebangsaan dan peruntukan Akta Pendidikan 1996. Fadlina melalui jawapan bertulis di Dewan Rakyat menyatakan, sehingga kini KPM tidak mengiktiraf UEC yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Persendirian Cina SMPC dan kementerian tidak melihat isu terbabit sebagai satu keutamaan. Beliau menjawab pertanyaan oleh Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang mengenai pendirian KPM terhadap pengiktirafan UEC. Tan Sri Abdul Hadi turut bertanya pendirian kementerian berkaitan permohonan untuk menginstitusikan peruntukan kepada SMPC. Fadlina menjelaskan KPM tidak memiliki sebarang obligasi untuk menyalur atau menginstitusikan peruntukan kepada institusi pendidikan swasta itu. Ia berikutan SMPC tidak disenaraikan sebagai institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan seperti mana yang diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996. Sebagai pecutan terakhir sebelum menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM, seramai 880 calon yang mengambil kertas pendidikan seni visual PSV di Perlis menyertai bengkel memperkasakan kertas 1 PSV SPM 2022. Program bertemakan All Out SPM dianjurkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis dengan kerjasama Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP. Bengkel selama 4 jam itu berlangsung di Dewan Kuliah Utama Institut Latihan Perindustrian ILP Kangar. Seramai 250 calon daripada 8 buah sekolah menyertainya secara bersemuka. Manakala selebihnya mengikuti bengkel itu dari sekolah masing-masing menerusi siaran langsung yang dikendalikan SSTP. So, pendekatan ini merupakan satu pendekatan secara keseluruhan sebab di Perlis kita ada masalah tempat. So, pendekatan hybrid dilihat sebagai satu pendekatan terbaik untuk membolehkan segala maklumat, informasi yang mana perlu diketahui oleh calon-calon SPM dapat disampaikan direct secara langsung terus kepada mereka. Ketua Panitia Seni Visual Perlis, Cikgu Khairil Azmi Ahmad berkata, bengkel secara hybrid ini membolehkan pembelajaran bersemuka dan dalam talian berlangsung dengan serentak. Berdasarkan jumlah tontonan siaran langsung, pihaknya percaya bengkel itu turut diikuti calon PSV di seluruh Malaysia. Bengkel itu dikendalikan Guru Cemerlang Negeri Johor, Cikgu Muhammad Izranuddin Jelani. Dalam ceramahnya, beliau turut mendedahkan belajar dengan teknik menjawab soalan mengikut keperluan peperiksaan terkini. Awal-awal tu saya rasa macam seni ni satu benda yang susah bagi saya. Tapi bila saya belajar, dia macam satu subjek yang fun. Rasa yakin nak jawab exam nanti. Rasa boleh dapat A. Peperiksaan SPM bagi PSV Kertas 1 dijadualkan Isnin ini, manakala Kertas 2 seminggu kemudian. JPN sebelum ini telah menganjurkan program seumpamanya seperti Sejarah Bangkit dan Wake Up program yang melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik. Pengarah ILP Kangar Muhammad Yusri Muhammad Rahim berkata, pihaknya memberikan kebenaran menggunakan Dewan Kuliah secara percuma untuk penganjuran bengkel berkenaan. Di Tawau, Sabah, kaedah lain digunakan. Seramai 1,109 pelajar tingkatan 5 dari 5 buah sekolah menengah di daerah itu menerima bantuan kit alat tulis. Sumbangan ini adalah inisiatif membantu pelajar melakukan persediaan menduduki peperiksaan SPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM bermula 20 Februari ini. 5 sekolah berkenaan ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kuhara, SMK Tawau, SMK Vokasional, SM Saint Patrick dan SM Islamiah. Sumbangan disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan Rina Jainal. Dengan persediaan ini untuk menduduki SPM,
bertambahlah kerana dengan persiapan-persiapan yang telah disediakan, saya punya persediaan tu lebih prepare lah, saya orang cakap. Kerana saya sebelum ni mungkin sebelum ni saya punya aliran adalah sains, dan masa kertas 3 saya ada masalah semasa menjawab, dan dengan persiapan yang berini mungkin saya lebih prepare lah untuk kertas 2 ataupun kertas 3 untuk SPM ni. Dapat memudahkan pelajar dari segi barang-barangan keperluan dan juga peralatan-peralatan yang kemungkinan kami semua tiada, dan mungkin bantuan ini memberikan sedikit bantuan lah kepada kami semua. Terima kasih kepada YB Rina yang telah memberikan bantuan kepada kami pelajar Sekolah Menengah Islamiyah Tawau. Ini adalah kali kedua program seumpama ini diadakan. Dalam usaha memberi pendedahan mengenai bahaya gejala rasuah dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda, sebuah pusat pengajian di bawah Kementerian Sumber Manusia, Excel Skill Academy, menganjurkan program khas bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Program sehari itu meliputi aktiviti ceramah dengan tumpuan diberikan kepada golongan pelajar yang bakal memasuki alam pekerjaan tidak lama lagi. Ceramah disampaikan Ketua Unit Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM Melaka, Aiman Lingan Abdullah. Menurut Ketua Program Akademik Excel Skill Academy, Hafizi Berhan, program berkenaan bertujuan untuk menyamai budaya anti rasuah sejak daripada usia muda. Bukan itu sahaja, program yang mendapat kerjasama penuh daripada SPRM itu juga memberi kesedaran awal kepada pelajar mengenai hukuman berat yang bakal diterima sekiranya memberi atau menerima rasuah. Input yang disampaikan oleh pihak SPRM, di mana input-input yang sangat berguna supaya pendedahan ini dapat dilihat kepada semua budaya dan semua organisasi yang ada, supaya tahu apa itu info berkaitan dengan rasuah dan apa kesan dia kepada masyarakat, khasnya kepada negara lah. Bagi pelajar, program berkenaan memberi banyak manfaat kepada mereka sebelum melangkah ke dunia pekerjaan. Belajar yang rasuah tu, yang benda yang teruk. Lepas tu ada banyak benda yang tak boleh lakukan lah kalau tak nak pergi penjara. Macam tuntutan barang ke, ataupun macam rasuah nak pergi untuk immigration. Harap-harap budak-budak muda zaman sekarang janganlah terima rasuah ke atau apa-apa, sebab benda ni boleh bagi kesan buruk kat diri kita. Kalau bukan masa gini, masa datang lah. Program ni memberi manfaat pada saya, dan saya boleh tahu rasuah tu apa, and boleh fahamkan orang muda boleh belajar and boleh tahulah apa tu rasuah, boleh ke tak boleh buat. So jangan ikut apa yang orang lain cakap, dan jangan memberi rasuah pada orang lain. Pembudayaan hidup sihat disifatkan amat penting dalam memperkukuh sistem imun atau daya tahan dalam mencegah penyakit. Seiring dengan matlamat itu, seramai 110,000 pelajar dan guru sekolah menengah bersama-sama menjayakan program itu dalam program amalan pemakanan sihat Gardenia Roll Up Wraps, anjuran pengeluar produk roti Gardenia Bakeries KL Sdn Bhd. Menerusi tanda pagar Rolling Healthy with Roll Up Wraps, program yang mendapat sokongan Kementerian Pendidikan KPM itu melabuhkan tirainya semalam. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Baru, Melaka dinobatkan sebagai juara setelah melepasi persaingan sengit di antara 100 sekolah menengah di seluruh semenanjung Malaysia dalam menghasilkan resepi sihat paling kreatif menggunakan Gardenia Roll Up Wraps. Menerusi program amalan pemakanan sihat Gardenia ini, setiap kumpulan disertai 2 pelajar dengan penyeliaan seorang guru perlu mencipta hidangan berkhasiat menggunakan Gardenia Roll Up Wraps.
peserta dikehendaki merekod proses penyediaan dalam bentuk video, menarik dan dihantar bersama laporan untuk proses penilaian dan penjurian. Perasaan saya happy dapat first time masuk pertandingan kebangsaan ni. Masuk peringkat kebangsaan ni first time yang dianjurkan oleh Gardenia. Lepas tu nervous pun ada. Jadi apa knowledge yang you dapat bila you join? Apa kebaikan? Kebaikan dia dapat tahu resepi-resepi yang berkhasiat. Kita orang ada cikgu yang sangat-sangat pandai membimbing kita orang. Kita orang ada, saya ada support system. Kita orang ada kawan-kawan yang boleh tolong kita orang buat kerja. Ada cikgu yang ramai tolong, ramai bagi nasihat. And then for kebaikan, saya rasa kita orang dapat pengalaman yang baru. And benda ni bukan senang nak dapat. Peluang dia boleh jadi sekali seumur hidup. So kita orang sangat-sangat bangga dengan diri kita orang sendiri. Kolej Vokasional Keningau baru-baru ini telah mengadakan kelas induk bertajuk The Power Behind Growth Mindset atau Kekuatan Pertumbuhan Minda. Kelas induk itu dikendalikan oleh guru terkemuka Jeff Remington yang mengajar di Pennsylvania, Amerika Syarikat. Sesi terbabit dilakukan melalui aplikasi Google Meet. Jeff Remington telah menerima pelbagai anugerah di peringkat kebangsaan dan global atas sumbangannya dalam bidang STEM dan merupakan salah seorang bekas finalis hadiah Guru Global anjuran Varkey Foundation pada tahun 2020. Menerusi kelas induk ini, peserta diberi pendedahan mengenai growth mindset yang merupakan satu konsep di mana individu terbabit diajar untuk yakin dan sentiasa dapat meningkatkan kemampuan dan perwatakan agar menjadi lebih baik dari masa ke semasa. Dia mengaitkan konsep tersebut dengan dunia persekolahan, iaitu pelajar perlu berfikiran optimistik dengan masa hadapan mereka dan perlu yakin bahawa pembelajaran mereka sentiasa relevan dan menyediakan mereka untuk dunia kerjaya. Pengarah Kolej Vokasional Keningau, Christine Stanislaw Kinsik, sangat menyokong program pengantarabangsaaan sebegini yang mampu membuka minda pelajar dan guru di kolej itu serta mereka yang hadir agar sentiasa berusaha untuk menimba ilmu dari mereka yang berpengalaman. Industri dron negara dijangka meningkat dengan nilai pasaran mencecah lebih 12 bilion ringgit tahun ini. Ia dapat dicapai melalui komitmen kerajaan terhadap pembangunan industri berteknologi tinggi dan pembabitan lebih ramai golongan muda dalam bidang baharu ini. Kita nak menangkap imajinasi mereka yang berumur 20-an yang ada di bangku sekolah menengah dan mereka yang berumur awal 30-an, dan sukan drone ini adalah antara apa yang kita ingin ketengahkan. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program inkubator sukan drone, Drone Incubator di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi. Tambahnya, industri drone global pula dijangka menjana nilai pasaran 41.3 bilion dolar Amerika dan Malaysia perlu terlibat secara aktif. Ke arah itu, perkara melibatkan penyelidikan dan pembangunan teknologi tinggi bakal diberi perhatian dalam pembentangan bajet akan datang. Untung kepada satu pihak, manakala satu pihak lagi terpaksa menanggung beban. Itu dilema dihadapi syarikat pengendali kereta api bawah tanah dan ahli politik di Gora Selatan susulan peningkatan penggunaan tambang percuma kepada warga emas berusia lebih 65 tahun di negara itu.
Seperti Pak Gyun San, ramai kenalan sebayanya mengambil peluang daripada pemberian tambang percuma itu untuk menjadikan tugas menghantar barang bagi syarikat penghantaran sebagai kerja sementara mereka. Walaupun hidup bukan di bawah garis kemiskinan, tugasan ini secara tidak langsung dapat membantu Park, 71 tahun, untuk hidup lebih selesa dan mempunyai lebihan wang tunai. Pada masa sama, proses itu turut membantu Park ke Culture Gas. Di pihak syarikat beliau bekerja, langkah itu lebih menjimatkan. Ini kerana bayaran yang perlu dikeluarkan mereka cuma untuk upah. Kos pengangkutan sudah ditanggung oleh syarikat pengendali kereta api, asalkan masih dalam laluan Seoul Metro, termasuk jika jaraknya adalah 200 km jauh. Menurut Seoul Metro, sejumlah lebih 233 juta perjalanan percuma dicatatkan tahun lalu, membabitkan nilai 315 bilion won atau 1.101 bilion ringgit atau menyamai 30% hutangnya. Desakan daripada pihak berkuasa Seoul supaya kerajaan persekutuan menanggung sebahagian kos itu ditolak. Alasannya, kerajaan persekutuan sudah menyediakan prasarana yang sewajarnya dan operasi adalah di bawah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan. 운영의 문제는 사실은 지자체가 책임을 지는 지자체 사무라는 것은 분명한 것이고요. 서울시 같은 경우에는 사실은 국가 전체의 재정보다도 굉장히 든든한 재정을 갖고 있습니다. 그래서 그런 재정 상황에서 이것을 국가에서 책임지라고 하시는 것은 조금 지나친 문제가 아닌가라고 생각하고 있고. Memberi alasan bahawa hutang mereka kini semakin besar dan polisi itu sudah bermula sejak tahun 1980-an, Majlis Bandaraya Seoul merancang menaikkan kadar tambang kereta api bawah tanah sehingga 30% bermula April ini. Tambahan pula, tinjauan pendapat menunjukkan 60% penduduk Korea Selatan menyokong supaya kerajaan menaikkan usia warga emas kepada lebih 70 tahun ke atas jika mereka masih mahu menggunakan kereta api bawah tanah secara percuma. Ini selaras dengan hakikat bahawa Korea Selatan sedang menuju ke arah negara tua dengan lebih 18% daripada 51 juta orang penduduknya ketika ini berusia 65 tahun atau lebih tua. Taman tema pertama Nintendo di luar Jepun, Super Nintendo World, kini dibuka secara rasmi di California, Amerika Syarikat. Ia adalah sebahagian tarikan terbaru di Universal Studios Hollywood yang secara tradisinya menempatkan permainan berdasarkan filem dan TV. 3, 2, 1... Majlis perasmian Super Nintendo World berlangsung meriah dengan dihadiri oleh pereka legenda permainan Nintendo, Shigeru Miyamoto. Tarikan Nintendo baharu ini sebahagian besarnya menyamai reka bentuk taman tema yang lebih besar di Osaka, termasuk permainan Mario Kart, cabaran Bowser yang menggunakan cermin mata realiti. Ia adalah hasil usaha sama Universal Creative dan Nintendo. Dengan industri permainan video yang kini mengatasi industri perfilman dan taman tema menggunakan teknologi yang semakin interaktif untuk menarik perhatian pengunjung, kedua-dua syarikat telah bergabung untuk memanfaatkan populariti watak permainan video tukang paip itu. Pengunjung akan disambut oleh watak utama seperti Mario, Luigi dan Princess Peach. Mereka boleh berlumba di sepanjang trek permainan yang dikelilingi oleh set sebenar tetapi boleh menembak ke arah penjahat yang dihasilkan oleh komputer. From the moment you enter, you're totally immersed in this very kinetic environment where you have animated figures going back and forth. You have the Goombas and the Koopas and piranha plants all around you. You can explore and adventure everywhere. There's no rules. So you can go around and you can have your power-up band, you can tap the PowerPoint, you can play the games and score points, get your stamps, and actually then ride on Mario Kart, the ride. And I've ridden about 200 times. The repeatability is really what's amazing because I learn something new every time. Sementara itu, Universal Pictures, studio filem Hollywood yang berkongsi dengan taman tema itu, bakal mengeluarkan filem The Super Mario Bros. Movie April depan. Ia menampilkan Chris Pratt sebagai suara Mario. Pelakon suara lain yang turut terlibat termasuk Anya Taylor-Joy sebagai Princess Peach, Jack Black sebagai Bowser dan Seth Rogen sebagai Donkey Kong. Hari ini kita akan belajar tentang pitch, iaitu adalah salah satu elemen di dalam komponen asas nyanyian. Apa itu pitch? Pitch adalah tinggi atau
rendah satu note di dalam muzik. Dan kita akan mewakili pitch ini di dalam muzik seperti C, D, E, F, G, A, B, C. Dan kita akan menggunakan pitch ini di dalam nyanyian dengan teknik solfege, di mana kita akan menggunakan teknik solfege ini dalam pemanasan suara seperti ini. This is your first note. Ready? 1, 2, 3, go. Sukan. Pengurus Manchester United, Erik ten Hag mendakwa pasukannya patut menang ketika menentang Barcelona pada perlawanan pertama peringkat 32 pasukan terakhir. Menurut ten Hag, United sepatutnya mampu menjaringkan sekurang-kurangnya 4 gol, tetapi kesilapan pengadil telah menyebabkan kedua-dua pasukan terikat 2-2. A little bit disappointment that you didn't score them, and I think we should have scored minimum 4 goals tonight. And also I have to make that point. I think it's a big influence not only on this game but on this round. Tambah ten Hag, keputusan pengadil tidak melayangkan kad merah kepada pemain Barcelona Ronald Araujo ketika United sedang mendahului 2-1 telah menjejaskan rentak pemain United. I asked the referee why. So he said it was outside the box and was no foul. And he said, no, well, I think the linesman and the referee were very good position to see. And I think we have to VAR. So, yeah, it was, I think it's not good. Berikut beberapa lagi keputusan terpilih bagi perlawanan pertama peringkat 32 pasukan terakhir itu. Beralih ke peringkat suku akhir tenis terbuka Qatar, pemain nombor 7 dunia berasal dari Greece, Maria Sakkari menentang pemain nombor 5 dunia, Caroline Garcia dari Perancis. Menang set pertama, Sakkari kecewa apabila gagal menamatkan permainan ketika tie break set berikutnya. Set penentuan, permainan sekali lagi berlanjutan sehingga tie break. Kali ini baharu keputusan memihak Sakkari. Menang 6-2, 6-7, 7-6. Sakkari akan berdepan pemain nombor 4 dunia, Jessica Pegula dari Amerika Syarikat di peringkat separuh akhir. Visual pameran seni digital menerusi teknologi kecerdasan buatan AI di Museum Aachen, Denmark mengakhiri Buletin D-Day. Saya Syafri Zain Wahab, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.